Assalamualaikum, salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam #09educators. Renyai menyapa gerimis petang, mari berteduh di pohon bidara. Semanis kata menyambut datang dalam talian menyambung bicara. Selamat datang ke ECVNet Perlis 2021. Bagi memulia dan memberkati urusan kita, marilah sama-sama kita menadah tangan, bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat di bawah pimpinan Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad Saman, Sektor Pendidikan Islam JPN Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami, sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan hidup ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan, Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami, Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Ya Mujibas Sailin, permudahkanlah urusan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Lapangkanlah dada dan terangkanlah hati kami untuk memahami isi pengajaran. Hiasilah diri kami dengan adab kesopanan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Segarkanlah badan kami dengan kesihatan yang berpanjangan. Dan berkatilah hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berlindung dengan kalimah-Mu yang sempurna daripada segala keburukan yang melanda. Lindungilah kami ya Allah dari wabak COVID-19 yang sedang mengganas di seluruh dunia. Hindarilah kami semua dari musibah ini sehingga kami dapat menjalankan segala aktiviti sebagaimana biasa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, isi Vinek Perlis 2021 kini memasuki hari yang kedua. Sebagai gelanggang perkongsian inovasi, penyelidikan dan amalan terbaik yang melibatkan kalangan pendidik mewakili entiti berbeza, iaitu pendidik di sekolah rendah dan menengah, Kolej Komuniti, Institut Pendidikan, Kolej Vokasional dan Universiti, maka ayo teruskan misi meningkatkan profesionalisme kita bersama-sama dengan pembentang-pembentang hari kedua ini, iaitu Dr. Kaviza, anak perempuan Manar Karan dari SMK Padang Besar Utara Perlis, Cikgu Nurlida binti Muhammad Pisul dan Cikgu Nur Kamariah binti Cik dari SMK Tuanku Lailatul Syahrin, Kanga Perlis. Seterusnya, Encik Muhammad Fuad bin Kasim, Encik Muhammad Fadli bin Ahdun dan Puan Amira binti Omar dari Kolej Komuniti Arab Perlis. Diikuti Cikgu Suziana binti Hasim dari SMK King Edward VII, Taiping Perak, Cikgu Jimli anak Juing, Cikgu Zamri bin Zaina dan Cikgu Hasina binti Rosli dari SMK Sacred Heart, Sibu, Sarawak. Seterusnya, Cikgu Zanurin bin Muhammad Safar dari SMK Sultan Badlishah, Kulim, Kedah, dan Cikgu Romizal Amir bin Rusdi dari SMK Sultan Abdullah, Cenderung Balai, Perak, Darul Rizwan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum itu kita rasa cukup bertuah pada hari ini kerana berpeluang bersama-sama dengan pembentang jemputan kita, iaitu Tuan Haji Sadli bin Abdullah, Guru Cemerlang yang sedang menunggu keputusan untuk grade Hasi. Bukan calang-calang orangnya. Beliau merupakan guru cemerlang geografi yang diulit dengan pelbagai anugerah, antaranya dinobatkan sebagai guru adiwira dan guru inovatif peringkat negeri Kedah serta menjadi jurulatih utama e-didik popular yang memiliki pengalaman yang sangat luas dalam dunia pendidikan, iaitu selama 32 tahun. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Tuan Haji Sadli bin Abdullah untuk berkongsi inspirasi yang berjudul Peranan Guru Cemerlang. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Indra Kayangan atas penganjuran Kolokvium Pendidikan Kebangsaan Lembah Cuping, atas kerjasama daripada Majlis Guru Cemerlang Negeri Perlis. Izinkan saya pada hari ini berkongsi sedikit pengalaman tentang bagaimanakah kita ingin mohon atau ingin menjawat sebagai guru cemerlang. Penekanan saya pada hari ini memberi konsep kepada definisi guru cemerlang, bagaimana guru cemerlang itu mempunyai ciri-ciri yang tertentu dan apakah persediaan kita sebagai guru cemerlang. Jadi 3 aspek yang akan saya sentuh ini akan memberi idea baru kepada pemohon-pemohon guru cemerlang sama ada di Perlis ataupun di seluruh negara, insya-Allah. Aspek pertama yang harus kita memahami sebagai guru cemerlang, boleh kita definisikan mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi
dalam bidang pelajaran, khususnya dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang juga adalah seorang berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang, serta pelaksanaannya, kerjanya, tanggungjawabnya dilakukan secara berterusan. Itu konsep definisi sebagai guru cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, aspek yang kedua yang ingin saya sentuh pada hari ini ialah tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru cemerlang. Ada 6 ciri. Pertama, pribadi. 2, pengetahuan dan kemahiran. 3, hasil kerja. 4, komunikasi. 5, potensi. Dan 6, sumbangan. 6 ciri ini menjadi tunggak kekuatan bagi seorang guru cemerlang. Kita pergi kepada aspek pribadi. Seorang guru cemerlang mempunyai siasat terpuji, berketerampilan, sentiasa patuh kepada etika keguruan dan etika perkhidmatan awam. Guru cemerlang juga mempunyai pribadi sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Guru cemerlang juga haruslah sebagai role model kepada rakan sejawat dan juga anak didik di sekolah. Itu aspek yang pertama, aspek pribadi. Yang kedua, iaitu pengetahuan dan kemahiran. Seharusnya guru cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, harus menguasai dan menghayati kandungan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Kandungan di SKP menekankan kepada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Penguasaan di SKP akan memberi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik oleh guru cemerlang. Guru cemerlang juga dianggap sebagai pakar rujuk dalam PDPC. Dalam aspek pengetahuan dan kemahiran, dia sebagai pakar rujuk. Guru cemerlang bijak mengurus masa dan sumber pendidikan. Dia juga mampu mengenal pasti masalah pembelajaran dalam bilik darjah. Seterusnya, dia berjaya menyediakan program tindakan susulan daripada masalah pembelajaran dalam bilik darjah yang dikesani. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam aspek pengetahuan dan kemahiran ini, guru cemerlang harus berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam erti kata lain, dia menguasai komputer dengan aplikasi-aplikasi dalam komputer yang terkini, yang pelbagai. Itulah kemahiran yang perlu ada pada seseorang guru cemerlang dalam aspek yang kedua, iaitu pengetahuan dan kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, hasil kerja merupakan ciri yang ketiga,
yang harus ada pada seorang guru cemerlang, iaitu hasil kerja yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu ke arah murid yang berjaya, ke arah kemenjadian murid, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, iaitu komunikasi. Seorang guru cemerlang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi, berkemampuan menyampaikan idea, menyampaikan mesej itu secara berkesan, dan juga penyampaiannya pula dalam pelbagai situasi komunikasi yang dikuasai. Itulah guru cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan. Ciri yang keempat. Terusnya ciri yang kelima. Ciri yang kelima, potensi. Dalam guru cemerlang, dalam diri guru cemerlang harus ada potensi. Ada wawasan kehadapan, bagaimana nak mengatur, nak mengolah, nak mengadakan pembelajaran yang lebih efektif dan kondusif untuk pelajarnya. Guru cemerlang seorang proaktif. Guru cemerlang mempunyai inisiatif. Tanpa disuruh, terus buat secara inisiatif sendiri. Dan guru cemerlang bersifat responsif. Sentiasa memberi respon apa tindakan-tindakan yang diarah oleh pihak pentadbir di sekolah, pihak pentadbir di PPD, pihak pentadbir di JJPN. Sentiasa memberi respon yang positif. Itu guru cemerlang. Ciri pada potensi juga, guru cemerlang harus mempunyai daya inovatif dalam menghasilkan kerja-kerja pembelajaran dan pembelajaran di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menyusuri kepada ciri yang keenam. Ciri yang keenam iaitu sumbangan. Setiap sumbangan guru cemerlang berupaya menjana idea baru. Idea baru bukan setakat di sekolah. Idea baru untuk perkembangan pembelajaran pendidikan di pejabat pelajaran daerah, untuk Jabatan Pendidikan Negeri, terusnya kepada negara. Guru cemerlang dapat berkongsi idea bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Itulah sumbangan yang terbilang, yang tertinggi untuk guru cemerlang. Memberi sumbangan bukan setakat ideanya di sekolah, tetapi meliputi ke peringkat bukan saja negara, tetapi juga di peringkat antarabangsa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya aspek yang ketiga penting yang perlu ada pada guru cemerlang. Adakah anda sudah bersedia untuk menjadi guru cemerlang? Apakah persediaan kita untuk menjadi guru cemerlang? Dari persediaan ketika hadirnya jemaah nazir untuk memantau guru cemerlang, maka 5 aspek penting yang perlu tuan-tuan ada dalam aspek ini adalah markah prestasi, pengalaman, pemantauan, akademik dan kompetensi. Tuan-tuan dan puan-puan, aspek markah prestasi kalau dilihat pencapaian 3 tahun yang terkini. Contohnya 2018, 2019, 2020. Prestasi yang diambil 2018 20%, prestasi 2019 35%, 2020 45%.
Jadi gabungan keseluruhan wajaran tersebut akan memberi prestasi yang tinggi untuk calon-calon guru cemerlang memohon guru cemerlang atas dasar markah prestasi yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, aspek yang kedua adalah aspek perlu kita sedia dari segi akademik. Pencapaian akademik kita bukan setakat ijazah sarjana muda. Kita perlu teruskan bagi adik-adik, bagi abang-abang yang masih muda, teruskan pengajian anda di bidang yang tertinggi, iaitu PhD atau Doktor Falsafah. Kerana ia memberi markah yang tertinggi dalam penilaian oleh Jemaah Nazir sebagai guru cemerlang. InsyaAllah kita akan usaha, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi muda, masih lagi mampu belajar, teruskan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah, kerana ia memberi markah 10% untuk bagi lulusan guru cemerlang yang dimantau berkelulusan PhD. Itu akademik. Terusnya pengalaman. Pengalaman diambil kira dari awal kita berkhidmat, contohnya DG 41 atau DG terbawah lagi, DG 29, terus ke 41. Kalau saya DG 29, terus ke 41. Kemudian guru cemerlang DG 44, guru cemerlang DG 48, DG 52 dan DG 54. Terusnya telah dicerap untuk grade khasi pada tahun 2019. InsyaAllah, kalau ada rezeki, maka adalah jawatan grade khasi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pengalaman yang diambil kira dalam kita memohon guru cemerlang. Aspek kita, perjawatan kita sebagai guru biasa ataupun guru cemerlang ataupun guru yang memegang jawatan di sekolah-sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, terusnya kompetensi. Kompetensi yang perlu ada ketika pemantauan adalah dinilai dari aspek peningkatan profesionalisme yang ada pada diri seseorang pemohon. Kemudian sumbangan khidmat profesional. Sumbangan khidmat profesional sama ada di peringkat sekolah, sama ada di peringkat daerah atau negeri atau negara. Sumbangan ke peringkat antarabangsa, khususnya untuk permohonan DG 54 dan juga grade khasi. Sumbangan-sumbangan ini akan memberi impak yang besar kepada tuan-tuan dan puan-puan ketika pemantauan dibuat oleh Jemaah Nazir. Tuan-tuan dan puan-puan, dari aspek kompetensi ini juga akan dinilai apakah kajian, apakah bentuk penulisan profesionalisme yang dihasilkan oleh guru cemerlang di sekolah atau di peringkat daerah atau di peringkat negeri. Dibuat pembentangan di peringkat negeri, di peringkat zon, di peringkat negara dan juga antarabangsa. Itu satu penilaian yang memberi impak yang tinggi ketika pemantauan oleh Jemaah Nazir. Kompetensi juga dilihat pada anugerah yang telah dicapai dan inovasi yang telah dibuat oleh guru cemerlang itu sendiri di sekolah. InsyaAllah,
jika kita ada semua kompetensi ini, tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan dapat menjawat jawatan guru cemerlang. Terusnya, aspek yang terakhir adalah pemantauan. Apa yang dimantau ketika jemaah nazir sampai di sekolah? Jadi pemerhatian dan juga temu bual dilakukan oleh jemaah nazir. Dilihat dari segi keterampilan profesional guru tersebut, kepribadian, pembangunan diri, bagaimana kemandirian murid di sekolah, kemandirian murid di luar, kemandirian di peringkat daerah. Apakah peranan kita? Bagaimana peranan kita dalam bidang pengurusan kurikulum dan juga pengurusan ko-akademik. Semuanya akan diambil kira, akan diberi pemerhatian dan juga temu bual oleh jemaah nazir. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian ini akan dapat memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa pentingnya kita sebagai guru cemerlang mempunyai ciri-ciri, 6 ciri yang telah dinyatakan tadi, dan mempunyai persediaan 5 aspek yang penting dalam kita menerima atau memohon guru cemerlang atau pemantauan kehadiran jemaah nazir akan memberi impak ketika kita melaksanakan PDP terutamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah sedikit cebisan pengalaman yang dapat saya berikan, yang dapat saya luahkan, yang dapat saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita perlu ada ciri-ciri sebagai guru cemerlang dan juga bersedia ketika jemaah nazir membuat pemantauan sebagai guru cemerlang. Insya-Allah, jika ciri-ciri ini termaktub pada diri tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan dilantik sebagai guru cemerlang. Guru cemerlang dahulu, kini dan selamanya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.